Kisah ajaran agama matematik ciptaan dan siapa Pythagoras? Pythagoras lahir di Pulau Samos, Yunani Selatan pada sekitar tahun 580 SM. Ayahnya bernama Mnesarchus, seorang pedagang yang berasal dari Tai. Pythagoras sendiri sering mengadakan perjalanan ke Babilonia, Mesir, bahkan India. Di Babilonia, dia menjalin hubungan dengan para ahli matematika. Pythagoras lantas meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Crotona, Itali. Diperkirakan dia sudah melihat 7 keajaiban dunia kuno yang salah satunya adalah kuil Hera yang terletak di kota kelahirannya. Kini kuil Hera hanya menyisakan satu pilar yang tidak jauh dari kota Pythagorean. Pada usia 18 tahun, Pythagoras bertemu dengan Thales yang mengenalkan matematika melalui muridnya Anaximander. Anehnya, Pythagoras sendiri mengakui bahawa gurunya adalah Ferrekdis. Pythagoras percaya bahawa angka bukan unsur seperti udara dan air yang banyak dipercaya sebagai unsur semua benda. Angka bukan anasir alam. Pada dasarnya, kaum Pythagorean menganggap bahawa pandangan Anaximandros tentang two apeiron dekat juga dengan pandangan Pythagoras. Two apeiron melepaskan unsur-unsur berlawanan agar terjadi keseimbangan atau keadilan. Pandangan Pythagoras mengungkapkan bahawa harmoni terjadi berkat angka. Bila segala hal adalah angka, maka hal ini tidak saja berarti bahawa segalanya bisa dihitung, dinilai dan diukur dengan angka dalam hubungan yang proporsional dan teratur, melainkan berkat angka-angka itu segala sesuatu menjadi harmonis, seimbang. Dengan kata lain, tata tertib terjadi melalui angka-angka. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahawa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras kerana ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras meninggalkan Samos pada 1518 SM. Tidak lama kemudian dia membuka sekolah di Kroton yang menerima murid tanpa membedakan jenis kelamin. Sekolah itu menjadi sangat terkenal, bahkan dia akhirnya menikah dengan salah satu muridnya. Gambaran rinci tentang Pythagoras tidak terlalu jelas. Dikatakan setelah itu, dia pergi ke Delos pada 513 SM untuk merawat penolong sekaligus gurunya, Ferrekdis. Pythagoras menetap di sana sampai dia meninggal pada 475 SM. Sepeninggal Pythagoras, sekolah Kroton berjalan terseok-seok dan banyak mengalami konflik internal, tetapi dapat terus berjalan sampai tahun 500 SM sebelum menjadi alat politik. Pythagoras barangkali dapat disebut sebagai pemikir garda depan di zamannya. Dia juga seorang orator ulung intelektual terkenal, sekaligus guru yang karismatik. Semua itu membuat banyak orang belajar darinya. Tidaklah mengherankan apabila tidak lama kemudian dia mempunyai banyak pengikut dan akhirnya mendirikan sekolah. Falsafah dasar yang paling penting bagi Pythagoras adalah angka. Yunani mewarisi pemahaman tentang angka dari geometrik Mesir. Hasilnya, ahli matematika Yunani tidak dapat membedakan antara bentuk shapes dengan bilangan numbers. Pada saat ini, untuk membuktikan teorema matematika biasa digunakan gambar-gambar yang digambar dengan menggunakan sejenis penggaris yang terbuat dari logam atau batu dan kompas. Nisbah adalah kunci untuk memahami alam. Kisah ajaran agama matematik ciptaan Pythagoras. Kami andaikan setiap orang pernah mendengar nama Pythagoras, hasil daripada pelajaran matematik kita dalam mencari panjang sisi sebuah segitiga. Pasti ramai masih ingat tentang teorem Pythagoras, kan? Kalau tak ingat, ini bukan untuk mengingatkan anda tentang teknik perkiraan tersebut. Kita mungkin mengenali nama beliau sebagai seorang tokoh matematik yang banyak memikirkan teori-teori memudahkan perkiraan, tetapi salah satu kisah tentang Pythagoras yang jarang diperkatakan tentang beliau adalah tentang ajarannya yang menyerupai sebuah agama, dinamakan sebagai Pythagorean. Dengan menggunakan formula dan perkiraan yang diambil daripada prinsip matematik, Pythagoras membangunkan sebuah cara hidup yang tegas, unik serta ada kalanya tidak masuk akal. Ini kisahnya.
membentuk komuniti rahsia dan eksklusif. Berikutan kedudukannya yang berpengaruh dalam masyarakat Yunani, Pythagoras ditakdirkan mempunyai jumlah pengikut yang agak besar berikutan pembukaan sekolah falsafah serta kepercayaan kelolaan beliau. Apatah lagi selepas dia menemui teorem Pythagoras. Berbanding dengan ahli-ahli falsafah Yunani lain yang mempunyai perangai unik dan tersendiri serta ganjil, Pythagoras dipercayai layak digelarkan sebagai yang paling ganjil antara semua yang ada. Ini kerana dia terkenal sebagai seorang yang sangat berpegang kepada nombor dan perkara itu malangnya turut sama diikuti pengikutnya. Sebagai ketua kepada ajaran, Pythagoras mendidik pengikutnya untuk tidak mencintai harta benda jadi mereka hidup tanpa memiliki apa-apa harta selain barangan yang mereka perlukan. Kehidupan mereka juga nyata berbeza dengan orang lain kerana setiap pengikut Pythagoras diwajibkan mengamalkan tabiat pemakanan sayuran sahaja, tidak dibenarkan memakan daging. Asas kepercayaan mereka semuanya berkisar kepada angka dan nombor. Ini kerana Pythagoras percaya semua yang berkaitan dengan alam ini ada berkait dengan nombor. Pythagoras mengajar pengikutnya bahawa keharmonian alam perlulah meletakkan keharmonian matematik sebagai asas kerana kiraan yang betul membentuk realiti. Nombor 7, 8 dan 10 memainkan peranan yang besar dalam kepercayaan mereka, dengan nombor 10 menjadi nombor suci ajaran itu melalui simbol yang dinamakan sebagai tetrasids, sejenis segitiga yang dipercaya melambangkan sususan alam semesta. Ajaran-ajaran Pythagoras yang kontroversi. Mengambil kesempatan atas kedudukannya, Pythagoras menamakan dirinya sebagai ketua ajaran tersebut dengan semua pengikutnya dinamakan sebagai Pythagorean. Pythagorean sendiri dianggap sebagai jelmaan dewa, mempunyai kuasa ajaib serta mampu menjinakkan haiwan hanya dengan usapan tangan. Setiap Pythagorean perlu mengikuti garis panduan hidup yang dinamakan sebagai acus mata. Di dalam acus mata, wujud bermacam pantang larang yang bunyinya tidak masuk akal, tetapi bagi pengikut Pythagoras yang sudah taksub, mereka akan menurut tanpa membantah. Semua pengikut baru Pythagorean tidak dibenarkan bercakap selama 5 tahun, sebagai latihan untuk belajar mengawal diri. Mereka juga diwajibkan memakai kasut di kaki kanan terlebih dahulu. Selain itu, pengikut Pythagoras tidak dibenarkan berjalan di jalan-jalan utama di bandar mereka. Beberapa peraturan ganjil lain yang dimestikan untuk mereka ikuti adalah mereka tidak boleh membuang air kecil menghadap matahari, tidak dibenarkan mengahwini wanita yang gemar memakai barang kemas, tidak boleh melintasi depan seekor keldai serta tidak boleh menyentuh atau memakan kacang hitam kerana terlalu menyayangi kacang. Setiap orang pengikut akan dibahagikan kepada dua kumpulan berbeza. Akousmatikoi adalah mereka yang berstatus pengikut biasa, sementara Mathematikoi adalah kumpulan yang paling rapat dengan Pythagoras serta menjadi kumpulan perbincangan dengan ketua mereka dalam bidang matematik dan falsafah. Berakhirnya pengaruh Pythagoras. Selepas sekian lama cuba mengelakkan diri daripada kancah politik, berikutan jumlah pengikut yang semakin bertambah menyebabkan hendak tak hendak Pythagoras mula dilihat sebagai salah seorang pemimpin paling disegani. Pada tahun 510 SM, kumpulan pengikut Pythagorean diserang selepas wujud desas-desus mengatakan Pythagoras memainkan peranan dalam salah satu pertelingkahan politik pemimpin setempat. Berikutan keenganannya untuk menyatakan sokongan kepada salah satu pemimpin yang berebut jawatan, orang-orang pemimpin itu bertindak menceroboh, merompak dan membakar kediaman komuniti Pythagorean. Dianggarkan seramai 50 ke 60 orang pengikut beliau dibunuh menyebabkan Pythagoras serta pengikutnya terpaksa melarikan diri ke Thebes. Selepas berjaya menyelamatkan diri, kumpulan Pythagorean berjaya berkumpul semula dan kembali bergiat aktif. Bagaimanapun, ada juga pendapat mengatakan semasa serangan tersebut, Pythagoras merupakan antara salah seorang mangsa yang terbunuh. Walau apapun nasib Pythagoras, ajarannya diteruskan oleh dua orang anak muridnya iaitu Philolaus dan Archytas, sehinggakan nama Pythagoras disebut sebagai ahli matematik yang berjaya mempengaruhi ahli-ahli matematik dan falsafah selepas zaman beliau, seperti Plato, Aristotle dan juga menjadi antara sumber awal pembangunan falsafah barat.
Legasi beliau yang masih kekal digunakan dan terus popular sudah pastilah teorem Pythagoras yang dinamakan sempena namanya. Begitulah secara ringkas kisah seorang ahli matematik yang kita semua pasti pernah mendengar namanya dan cerita tentang kumpulan ajaran agama yang bertuhankan nombor dan juga guru mereka.